Semua para pembaca penonton Garasi TV di mana jua anda berada, daripada Perlis sampai ke Sabah, juga yang berada di luar negara ketika ini, sama ada di Australia, UAE atau di mana saja, sebab kita penonton Alhamdulillah Garasi TV berada di seluruh dunia. Jadi kita hari ini sangat bertuah seperti mana yang kita wawarkan. Kita paid content kita kali ini membawa istilahnya content grade A, di mana kita membawa seorang personality yang cukup hebat, yang cukup carry weight untuk bercakap tentang tajuk kita pada petang ini. Tuan-tuan dan perempuan, kehilangan MH370 adalah satu perkara yang peristiwa yang menggemparkan negara, menjadi tumpuan di seluruh dunia. Sudah tentu kalau kita yang berada di luar ni pun merasa sedih, geram, marah, kecewa dan sebagainya, apatah lagi orang yang bertanggungjawab secara langsung dalam misi mencari pesawat tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita bersama dengan bekas Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir ke Garasi TV. Terima kasih kerana jemput saya untuk memberi sedikit penerangan mengenai MH370. Boleh, terima kasih banyak, Tok. Kalau tuan-tuan perasan, sepanjanglah orang kata peristiwa tersebut kan selalu ada sidang akhbar. Ada selalunya kita RTM ke mana-mana stesen TV menyiarkan secara langsung. Inilah orangnya yang terpaksa menerima asakan soalan bertubi-tubi daripada wartawan dalam dan luar negara, sehingga nama Datuk Seri Azharuddin Rahman ni tiba-tiba meletup lah kan. Orang tak kenal. Sejak pada tu saya rasa saya pun depan TV tu sempat saya pergi sama-sama hotel, saya pergi juga, saya sempat 2-3 kali juga pergi, tapi saya nak masuk pun punya seksa, ramai wartawan dalam dan luar negara. Tok, orang kata tak kenal maka tak cinta lah. Datuk dah pening. Kan? Tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita pergi ke topik ni, Tok, boleh tak Datuk Seri ceritakan sikit lah. Saya difahamkan, tak tahu, correct me if I'm wrong, Datuk adalah satu-satunya ketua pengarah DCA yang bukan juruterbang. Maksudnya masih lagi dalam bidang, Datuk adalah jurutera penerbangan. Silakan, Tok. Memang betul lah. Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan sebelum saya adalah jurutera daripada Jabatan Kerja Raya. Dan sebelum tu pegawai PTD, pegawai tabir dan diplomatik. Dan saya sebenarnya dilatih oleh syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Tahun 1975 saya masa tu Form 6. Form 6 kan ada dua kan, Lower 6 dengan Upper 6. Form 6 tak jauh daripada sini. High School Setapak. Dekat ni je. Form 1, Form 2, Form 5 saya di Sekolah Maxwell, Kuala Lumpur. Form 6 di High School Setapak. Dan tahun 74 MES ditubuhkan dan perlu pekerja-pekerja mahir seperti juruterbang, flight engineer dan aircraft maintenance engineer. Jadi saya masa tu minatlah sangat pasal aviation ni. Mohon semua, tapi apakan daya kan. Masa tu kalau pakai kacamata sikit je tak boleh. Tak lepas lah nak jadi pilot. Dia pun pergi interview semua sekali dengan periksa sikit-sikit. Alhamdulillah diterima oleh Malaysia Airlines. Dan grup saya tu 8 orang dilatih di Air New Zealand, Auckland, New Zealand. Maknanya selama 3 tahun. Kursus penjagaan kapal terbang ni makan masa 5 tahun. 5 tahun. Dan 3 tahun di Air New Zealand, 2 tahun balik ke Subang balik. Dan dia
pengajaran nak jadi jurutera penerbangan berlesen ni lain sikit. Dia tak kejarkan degree atau diploma. Dia perlu seorang yang tahu teori mengenai sistem-sistem kapal terbang dan juga perlu membuat kerja-kerja amali, on the job training. Banyak on the job training lah, dua-dua tu 50-50. Jadi orang cakap tu you are good at what you know, you are good with your hands lah. Kena kotor, kena baju kena kotor lah. That kind of engineering. Alhamdulillah, selepas 5 tahun berlatih, saya dapat lisens yang dikeluarkan Jabatan Penerbangan Awam. Setiap negara autoriti penerbangan awam ni akan mengeluarkan lesen-lesen lesen kejuruteraan penyeraan kapal terbang. Dan selepas tu tahun 85 saya pula masuk ke DCA, Jabatan Penerbangan Awam. Banyak yang pertama, mengapa pula lagi pada sektor swasta pergi awam kan, terbalik pula kan. Berlaku. Masa tu cerita ni ada dalam buku ni. Dalam buku. Tapi cerita sikit lah. Masa tu ada bahagian airworthiness. Airworthiness ni bahagian tengok standard kapal terbang dan apa yang diperlukan untuk menjaga atau melalui proses-proses tentu supaya kapal terbang tu sendiri dan sistem-sistem dan juga penjagaannya mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan peraturan ni perlulah bersandarkan kepada peraturan yang paling tinggi, iaitu Convention International Civil Aviation Organization 1974. So itu yang diperlukan oleh satu badan pengawas selia penerbangan awam, dulu nama DCA, dan saya masuk sebagai pemeriksa kapal terbang. Pemeriksa kapal terbang. 85 macam pemeriksa kilang lah. Ini kita pemeriksa kapal terbang. Konsepnya sama lah. Supaya kapal terbang tu saya perlu berada di tahap airworthy all the time. Fit to fly all the time. Fit to fly. Jadi kita serahkan fit to fly tu kepada syarikat yang menyelenggarakan kapal terbang, dan syarikat tu mestilah ada jurutera yang berlesen oleh jabatan untuk membaiki, memeriksa dan menukar peralatan-peralatan yang perlu supaya kerja-kerja dijalankan mengikut peraturan yang sedia ada. Itulah serengkas-ringkas macam itulah. Saya masuk di CA 85. 2007 saya dilantik sebagai ketua pengarah dan ketua pengarah yang pertama yang datang daripada dalam. Sebelum ni orang luar. So, Datuk orang rezeki saya. Datuk kampung di mana tu? Saya dilahirkan di Temelloh. Temelloh, Pahang. Dan dibesarkan di Kuantan. Saya kerja kerajaan kan. Pindah randah lah. Dan darjah 1 ke darjah 5 di Kuantan. Sekolah Sultan Abdullah School, Jalan Buah Ajang. Dan darjah 6 ayah saya pindah ke Kuala Lipis. So darjah 6 form 1 saya di Kuala Lipis, form 2 sampai form 5 di Maxwell School, Jalan Maxwell. Sekali jalan yang depan PWTC tu. PWTC lah. PWTC itu padang kami itu. Dan saya masuk form 6 di high school setapak. Itulah sedikit latar belakang. Maknanya menjelaskanlah, maknanya betul lah kerajaan melantik orang yang betul lah untuk duduk menerajui DCA. Seperti mana yang Datuk Seri bagi tahu tadi, beliau mendapat latihan dalam bidang kejuruteraan pesawat. Kejuruteraan penjagaan pesawat, maintenance aircraft engineer. Di New Zealand. Alright, saya rasa penonton pun dah tak sabar nak pergi terus ke topik kita ni. Kehilangan pesawat MH370. Kalaulah Datuk Seri boleh recall, mula-mula hari pertama Datuk Seri dapat tahu tentang kejadian ini. Silakan.
Hari itu ialah hari Sabtu, 8 Mac 2014. 2014. Maaf. 8 Mac 2014. Saya pagi itu saya bangun pagi. Saya tengok phone saya, buka phone saya. Sebab masa tu phone tu kalau nak charge dengan sepenuhnya kena off dulu macam tu lah. Okay. So bila saya buka phone saya pun tak apa sihat pada hari tu. Buka je phone, banyak betul mesej datang. Miss call ni. WhatsApp lah. Masa tu WhatsApp tak ada lagi. Saya rasa benda tu SMS. Okay, SMS. Banyak betul mesej katakan bahawa kita kehilangan pesawat. Ada tanya saya betul ke ni, saya tahulah ada lagi media, ada pada kawan, ada pada saudara, ada beradik, betul ke apa dah jadi. Dan banyak juga miss callnya. Jadi saya pilihlah sikit miss call mana yang saya kenal, yang tahu, yang saya utamakan daripada pegawai-pegawai saya. So bila saya telefon pegawai, dia ada cerita sikit. Saya boleh cerita sikit je sebab perangan sepenuhnya perlu dibagi kepada saya face to face rather than by phone kan. So dia tanya saya di mana, saya di rumah lagi. Dan dia cakap perlu pergi ke sama-sama hotel untuk sidang akhbar yang pertama pada pukul 10 pagi. Masa tu subuh lah. So saya terus pergi ke bilik mandi, buat apa yang perlu. Dan hari itu pula sepatutnya pergi majlis perkahwinan anak saudara saya. Semalam tu ke rumah dia lah, ke tolong-tolong kan. Dia kan pada hari itu. So saya beritahu isteri saya bahawa saya perlu ke KLIA. Ni perkara ni besar ni. Tak dapat nak cerita dengan sepenuhnya. Minum Nescafe segelas je. Kalau kabut tak sempat pun nak panggil driver. Saya terus drive kereta ke KLIA. Bila ke KLIA tu ada lagi mesej masuk, call masuk. Saya tengok juga. Bila saya tengok je, mula tengok tu taklah perasan sangat kan. Tapi bila tengok, sepatutnya tak boleh tengok phone kan, driver. Tapi apa, kan daya kan nak tengok juga. Tengok tu, dia cakap flight to Beijing 777, B777. Cakap, mak oi, besarnya kata bang ni. Takkan hilang pula kan. Terduduk saya memang berhenti lah. Tengok tu berhenti ni. Ada lagi call ni. Saya cakap, baik jangan jawab, jangan apa. Saya nak fakta yang betul. Saya kena pergi juga ke sama-sama hotel di KLIA dan dapatkan fakta-fakta yang betul. So bila sampai ke sama-sama hotel, kepada saya dah tunggu dah, park je kereta, terus dibawa ke bilik mesyuarat dan diberi penerangan apa yang kami tahu pada hari itu. Dan lepas tu jumpa pula dengan pengurusan kanan Malaysia Airlines untuk apa yang kita perlu nyatakan kepada media. Tak masuk lagi bilik sidang media tu. Maknanya dapat tahu je diorang terus suruh pergi buat press conference Sebab pagi tu dah pukul 6 kecoh lah. Kecoh tu bukan kecoh lah. Ada krisis lah. Kena buat sebab yang perlu diberitahu lah orang ramai sebab banyak fakta-fakta yang dikeluarkan di sana. So kita kena bagi apa yang kita tahu, apa yang sebenarnya berlaku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan ini sesi kita. Maknanya sesi kita. Tuan-tuan boleh mengemukakan soalan kepada pihak admin. InsyaAllah pihak admin akan bagi kepada Datuk Seri untuk menjawabnya. Cuma janganlah tanya sekarang, baru start. Baru nak start enjin. Tunggulah dekat ujung-ujung tu. Kalau rasa macam confused ke apa ke, barulah tanya soalan. Ni baru start je, baru masuk gear 1. Macam mana Datuk Seri bagi tahu, malam tu, pagi tu bila dia buka handphone dia, bila buka handphone saja, masuk mesej bertalu-talu dan terus pergi ke press conference. Agaknya daripada Datuk Seri sampai ke hotel sama-sama dengan first press conference, berapa lama yang Datuk Seri ambil untuk menerima briefing daripada pegawai-pegawai?
Saya rasa dalam 1 jam juga briefing tu. okey. Sebabnya bila kita sampai ke bilik tu, kita tunggu juga ada pegawai lain. Yang dalam pukul 8 lah saya sampai. Okey. Press briefing tu dalam pukul 10. Jadi kita ambil masa juga untuk tahu. Semua orang beritahu. Semua orang memang nak beritahu banyak perkara lah. Tapi banyak perkara tu perkara yang tak ada pada kami. Banyak benda yang hilang. Bila hilang, di mana hilang, apa yang kita dah buat, apa yang kita dah jumpa, kalau jumpa apa-apa. Dan bila masuk pula pengurusan daripada syarikat Malaysia Airlines, dia pun ada fakta, ada berapa passenger dia ada di sana, di dalam pesawat tersebut, berapa kru, apa yang mereka tahu. Itulah itu, dan kita tapis juga apa yang nak beritahu kepada media, sebab itulah sidang media pertama yang kita bagilah. Okey, Datuk Seri, sidang media pertama. Oh, ni dah mula masuk wartawan semua ni. Saya rasa first kot Datuk Seri buat sidang media rasanya. Memang pertama saya rasa bilik auditorium sama-sama hotel dia memanjang, bukan memanjang ke belakang, memanjang macam ni lah, macam ni. Dan bila masuk je kita ke belakang, stage depan kita kena lalu belakang reporter lah kan. Cakap banyaknya orang, banyaknya reporter. Dan sebelum tu diberitahu semua media-media dari luar negeri ada. Dah sampai dah. Semua dah sampai dah. Bila saya sampai kat hotel pun, kat luar tu, kalau tuan-tuan biasa dengan sama-sama hotel, dia lobby dia kena naik sikit, ramp naik sikit. Bawah tu dah kereta dah kat 10 buah truk dengan dia punya parabolic dish dia. Cepat. Cepat betul. Dan bila masuk tu saya dengan CEO Malaysia Airlines Ahmad Johari, dengan pegawai MHB, dengan pegawai juga MAS lah, dan pegawai tinggi DCA. Bila kami masuk je dengan klik kamera, saya rasa saya ingat pada masa tu dah 100 lebih lah. Dah macam selebriti ni. Tanya. Lepas tu bila kami dah berdiri dengan mic, diam sekejap. Bila diam tu saya cakap, diam ni macam kita lah kan, orang Melayu macam malaikat lalu lah kan. Okey. Dan sebelum tu pihak pengurusan Malaysia Airlines dah beritahu bahawa mereka ingin mengatakan sesuatu dalam sidang akhbar tu. Dan sidang akhbar berjalan mengatakan bahawa kita telah kehilangan pesawat Malaysia Airlines jenis jenis Boeing 777 dengan nombor pendaftaran nombor penerbangan MH330, dan ada 239 penumpang dengan krunya, dan kita hilang pada 1:21 pagi di perairan Lautan Cina Selatan. Dengan itulah saya tak apa ingat apa yang satu persatu yang itulah yang lebih kurang gitulah. Alright, kita habislah sidang akhbar tu. Ni orang kata segalanya bermula. Okey, segalanya bermula. Apa perkara yang Datuk buat selepas tamatnya sidang akhbar tu? Apa perkara yang Datuk dan tim buat? Pertamanya kita kena kumpulkan tim-tim kita. Okey. Tim kita. Siapa yang boleh beri penerangan mengenai dengan kawalan udara, air traffic control, ATC. Air traffic service, ATC. Okey. Dengan operasi penerbangan, airworthiness macam engineering lah. Engineering dia. Security pencarian biasa, dan kena lantik juga urus setia untuk merekodkan apa yang kita bincangkan, dan kita bincanglah apa yang perlu kita buat dulu. Dan antara yang perlu dibuat ialah kita kena
kita kena beritahu Malaysia Airlines bahawa pesawat dah hilang, dan segala rekod yang ada di Malaysia Airlines perlu update. Bukan diupdate, tak boleh dipegang langsung. Disita. Jangan sentuh tu. Dalam penerbangan kalau sejadinya kemalangan, rekod pesawat tersebut perlu disita. Dan dibawa kepada Jabatan Penerbangan Awam. Okey. Dan oleh kerana terbang pun besar, banyak dia punya rekod. Dan kadang tak praktik lah nak bawa semua. So kita cakap sealkan dia. Sealkan dia sebab itu adalah bahan bukti. Dan satu lagi lah, kerana kita hilang, saya nak tengok apa sebenarnya yang berlaku mengikut radar-radar yang kita dapati lah. Dan download radar kena tengok. Sebabnya setiap perjalanan pesawat di mana-mana pun, kalau kita di bawah kawalan DCA masa tu, bawah kawalan DCA ni ruang airspace tu ada dua, dipanggil Flight Information Region. Satu ialah Kuala Lumpur Flight Information Region yang meliputi Semenanjung sampai ke Singapura, kat Johor tu. Dan sebelah barat tu dekat Adamansi. Dan Thailand lah kita situ, dan dekat keluar sikit dekat South China Sea. Dan satu lagi airspace yang kita kena jaga ialah dipanggil Kota Kinabalu Flight Information Region. Iaitu meliputi Sabah Sarawak, termasuk Brunei lah, dan sedikit dalam lautan. So apa-apa yang pesawat lalui direkodkan lah. Direkodkan. Bukan setiap masa tu rekod. So kita boleh tahulah di mana pesawat itu lalui dan macam mana dia lalui, dan itulah. Itu pertama kita tengok, dan kita bincang dengan apakah masalah yang ada. So semua tu kena lepas tu kena seal balik lah. Kena seal balik, dan kita tengok dalam segi security apa dia yang didapati daripada security, rakaman-rakaman yang sedia ada. So semualah buat apa yang perlu. Okey, Datuk Seri, soalan yang paling famous, apa sebenarnya yang jadi pada pesawat MH370 ni? Dia pesawat tu MH370 adalah penerbangan yang number penerbangan Malaysia Airlines yang berlepas daripada KLIA dalam pukul 12.40 tengah malam pagi. Dan patut sampai ke Beijing. Dijadualkan sampai di Beijing 6.30 pagi. Waktu Beijing. Waktu Beijing dan waktu Kuala Lumpur sama. Dan dalam protokol penerbangan dunia, selepas di penerbangan tu berlepas sahaja, dia air traffic control ni, kawalan trafik udara ni, dia dua step mula. Kalau di Malaysia, dalam satu negara tu, kawalan di daratan, di airport, dan juga untuk memberi kelulusan berlepas atau mendarat, dijalani oleh, ada tanggungjawab control tower. Menara kawalan. Dan selepas saja berlepas, control tower, menara kawalan akan pindahkan tanggungjawab tersebut kepada Air Traffic Control Center. Dan di Kuala Lumpur, masa tu di Subang lah. Kuala Lumpur. Begitu juga kalau dah masa menurun tu, Air Traffic Control Center pusat kawalan trafik udara ni akan memberi arahan untuk di mana dia terbang, untuk line up untuk landing. Bila dah final approach, akan diserahkan kepada menara kawalan. Dan selepas saja pesawat yang MH370 pada pagi 8 Mac ni berlepas dalam pukul 12.42,
pihak kawalan trafik udara pusat di Subang memberitahu kawalan yang seterusnya, iaitu Ho Chi Minh City Control Center yang mengatakan bahawa pesawat MH370 telah berlepas dan dijangka akan masuk dalam airspace Vietnam dalam pukul 1.22 pagi. Okey. Dan itu yang diadakan lah. So Vietnam cakap okey, noted lah. So dia terbang. Bila dia terbang, biasalah, macam biasa terbang, dia terbang ke utara kan, ke arah ke Kota Baru. Dia kata bang ni dia ada highway dia. Yalah, dia ada highway. Airways. Dan dia terbang daripada satu point ke satu point. Satu point tu dipanggil waypoint. Waypoint ni macam satu titik di angkasa. Dia lalu. Bila dia sebelum melepasi sempadan antara airspace Malaysia dengan Vietnam, kita kena bagi tahu pilot yang apa perlu dibuat, yang tukar frekuensi radio untuk berhubung dengan Air Traffic Control Center Ho Chi Minh City. Dan 5 minit sebelum dia melepas sempadan tu, kita bagi tahu dia change frekuensi so and so, contact Ho Chi Minh City Air Traffic Control. So pilot menjawab MH370 good night. Dan itulah kata-kata yang akhir sekali kita dengar daripada pesawat tersebut. Dan selepas itu kita serahlah. Kita yang Air Traffic Control lain buat kerja. Dalam 17 minit selepas itu, pihak kawalan trafik udara Ho Chi Minh City memberitahu pihak kawalan udara pusat kawalan udara Subang yang menanya di mana MH370. Dan kita jawab, dah kami lepas, dan dia beritahu dia akan good night, dan dia tukar frekuensi radio ke Vietnam. Dan kat bertanya apa dia kata, you nampak tak dalam you punya radar? Kita tak nampak dah. Okey. Kita nampak radar, sebabnya itulah negara dia orang kan. Limit. Dia radar ni secondary radar ni dia dalam 80 km lah jauhnya kan. So tak nampak dah lepas tu. Jadi kita apa yang nak Vietnam buat. Jadi masa tu percakapan pun komunikasi tu kurang jelas antara dua tu, dan supervisor center dia ingat Malaysia Airlines ada sistem aircraft following ni adalah satu sistem yang perlu ada pada setiap syarikat penerbangan, yang mereka perlu menjajaki pesawat mereka di mana mereka berada. Dan dalam masa yang sama, sistem pesawat sekarang ni akan muat turun setiap setengah jam keadaan pesawat tersebut. The condition of the aircraft melalui satellite Inmarsat yang syarikatnya di London, tapi satellite itu di angkasa raya lah, dan akan muat turun kepada Malaysia Airlines setiap setengah jam. Pihak Malaysia Airlines cakap, kami masih lagi ada nampak kau terbang tu, masa tu dah dalam kawasan Cambodia. So semua cakap okey lah, dah okey lah. 2 jam lepas tu, Malaysia Airlines call the operation center, pusat operasi Malaysia Airlines, katakan bahawa kita tersilap lah. Apa yang kita beritahu, yang nampaknya pesawat tersebut adalah projection. It's not the real time of the aircraft.
okey. So sekarang ni nak kata saya tak tahulah nak kata panik ke apa kan. Sekarang mana dia kata bang? So kita pun bergegas untuk menanya pusat-pusat kawalan udara dalam rantau ini nampak tak kata bang ni, dan boleh tak telefon boleh tak call pesawat-pesawat yang ada terbang dalam kawasan tu, boleh tak berhubung dengan MH370. Semuanya tak berjaya. Itu yang buat lambat sikit tu. Dan kita pun tak tahu di mana pesawat tu masa tu. Tak ada dalam radar. Radar ni, secondary radar ni, dia akan menunjukkan dalam skrin radar tu pesawat tersebut, pesawat jenis apa, syarikat penerbangan apa, ketinggian mana, kelajuan mana dan arah tujunya. Banyak-banyak data. Skrin kecil, ada data kecil tapi skrin besar lah kan, setiap pesawat. Dan oleh kerana syarikat itulah syarikat Malaysia dan pesawat didaftarkan di Malaysia, so kita pegawai saya mengambil keputusan untuk membuat satu distress call yang mengatakan bahawa terbang dah hilang. Ada ke mereka yang nampak pusat-pusat kawalan udara yang nampak, dan semuanya tidak nampak, dan kami declare terbang itu dah tak dapat dihubungi, dan maka operasi pencarian dimulakan. Itu dia. Itulah cerita dia, apa yang terjadi. Baik, Datuk Seri, memandangkan benda ini merupakan satu orang kata bencana negara lah istilahnya ya. Bilakah kali pertama Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri ketika itu Datuk Seri Najib Ya, dia hubungi bercakap terus dengan Datuk Seri ketika itu? Dia tak. Saya perlu hubungi dengan menteri dulu. Masa tu menteri memangku Menteri Pengawatan. Datuk Seri Syamudin. Datuk Seri Syamudin. Okey. Datuk Seri Syamudin pun masa tu Menteri Pertahanan. Okey. Dan kami hubungi dia, cakap dia akan datang sebab dia ada program dia kat luar. Okey. Kat luar. Tak dapat bersama kami pagi itu. Dan begitu juga dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Dan mereka datang ke pusat bukan pusat pencarian, pusat operasi kami. Di sama-sama kami kata kita patut terus kepada pusat operasi pusat operasi Malaysia Airlines supaya dapat taklimat yang sepenuhnya daripada kedua pihak. Maknanya PM datang pada hari yang sama? Pada hari sama, pada petang tu. Petang tu PM datang terus Datang terus. Dan kami beri taklimat kepada beliau di pusat operasi Malaysia Airlines. Dan selepas itu diadakan sidang akhbar. Ni Datuk Seri pula buat sidang akhbar. Datuk Seri pula sidang akhbar. Okey. Ketika mula-mula Perdana Menteri sampai, maknanya yang bagi brief tu Datuk Seri sendiri? Saya bagi brief juga, dan syarikat penerbangan awam pun bagi. Apa reaksi Perdana Menteri ketika itu Kalau kita boleh recall balik Macam semua orang yang tahu pasal pesawat ni, pasal insiden ni lah. Insiden ni macam mana pesawat ni boleh hilang? Di mana pesawat? Soalan orang kita macam kita boleh tahulah daripada lihat wajah dia. Semua orang pada tu. Macam mana, apa yang kita perlu buat? Banyak soalan lah, macam soalan kan. Sebab kita tak ada apa yang kita boleh beritahu di mana. Sebab kita boleh beritahu dia pesawat tersebut bertolak pukul apa, di mana berapa orang ada, dan apakah komposisi rakyat-rakyat dari mana, dan apa perlu kita buat selepas ini. Itu, tapi dalam segi di mana pesawat tu tak ada jawapannya pada masa itu. Tapi rancangan tu adalah apa yang kita perlu buat adalah. Yang paling dibimbang ketika itu adalah pesawat itu di hijack.
dirampas, dicolek oleh pengganas ke apa ke, adakah ketika itulah, maknanya ni awal-awal orang kata benda itu turut menjadi ketakutan di pihak pasukan penyiasat? Dia kita kena tengok daripada semua angle, daripada semua sudut. Kita tak boleh tengok satu sudut je. Sebab ialah pesawat hilang satu sudut. Dan sudut pertama ialah mungkin juga kat terbang ni dia mengalami kerosakan teknikal dari segi komunikasinya atau apanya, mendarat di mana-mana. Mungkin sebabnya pada hari pertama tu kita dapat call bahawa pesawat mendarat di Nanning. Di Nanning. Bila kita call dari pihak berkuasanya Nanning, tak ada pun. Tak ada. So itu mungkin. Dan mungkin pesawat tu jatuh. Kalau jatuh pun kat mana? Di mana? Tak ada pun yang report yang mengatakan bahawa ada pesawat yang tu walaupun di darat atau di laut. Dan yang macam tuan cakap mungkin di hijack ke apa ke. Selalunya kalau diambil alih oleh seorang ke negara itu, ganas ke, kumpulan teroris ke apa ke, selalunya dia akan mengakui. Dia akan mengakui. Dan dia ada motif dia lah kan mengakui. Tapi tak ada call pun, tak ada pun pasal mengenai perkara tu. Jadi kita tak boleh melihat atau memandang atau mencari pesawat ini dari satu angle. Kita kena tengok seluruhnya lah. Berita yang mengejutkan Datuk Seri adalah, saya tak tahu beberapa hari selepas itu ke atau sehari selepas itu, Panglima Tentera Udara ketika itu memaklumkan satelit mereka melihat pesawat itu berpatah balik. Melihat pesawat itu berpatah balik. Sesuatu yang sebelum ini kita tak dengar pun benda tu. Adakah perkara yang diberitahu oleh Panglima Tentera Udara tu, itulah first time yang Datuk Seri dengar dekat sidang akhbar tu, ataupun memang beliau dah maklumkan bahawa mereka memang mengesan pesawat tu berpatah balik sebelum ni? Memang kami dimaklumkan sebelum setiap sidang akhbar kita ada membuat perbincangan. Perbincangan apa yang kita telah lalui, apa yang kita buat, apa yang kita jumpa, perkara-perkara demikianlah. Dan saya diberitahu pada sesi yang khas mengatakan bahawa mereka dapati bahawa pesawat turn back atau berpatah balik. Dan ada menunjukkan recording radar mereka, bukan satelit radar mereka yang diberitahu pesawat itu berpatah balik. Tapi apa yang lebih terkejut kepada kami orang ialah kami tahu ada sistem daripada pesawat itu yang dikenal kepada ACARS, ACARS, Aircraft Communication and Reporting System, yang muat turun setiap setengah jam. Dan kami tanya pihak Malaysia Airlines yang berhubung dengan pihak satelit Inmarsat, memang ada setengah jam pertama ada, tapi tak ada setengah jam kedua, tak ada. Dan akhir sekali ada perhubungan antara pesawat dengan satelit dalam jam 8:11 pagi. Jadi kita pun semua terkejut. Ini apa maknanya? Maknanya ini hari yang ketiga, hari Isnin. Apa maknanya? Pukul 8 pagi tiba-tiba dapat kesan ni. Tak. Dalam gambar aja, dalam katakan bahawa apa maknanya? Maknanya pesawat masih lagi beroperasi pada masa tu. Pesawat ni operasi di mana? Tak tahu. Adakah masih terbang, adakah mendarat, adakah atas laut, memang tak tahu. Tak ada mengatakan bahawa situ kedudukan terbang. So pihak kami tanya, so what's next? Apa yang perlu kita buat? Kita kena berhubung dengan pihak Inmarsat UK. Mereka telah berhubung dah. Dan
masa tu pihak Inmarsat sedang membuat analisa kepada data-data mereka yang ada, the raw data of the satellite communication between the satellite and the aircraft. Tu banyak raw data ni, macam kita lah, macam dulu phone kita, bill phone kita Bill, banyak. itemized billing tu kan? Itemized billing lah. Oh, ya panjang ni macam Itemized billing dia tak salah saya pada masa tu 8,000 line. So dia. Inmarsat tahulah apa nak cari, apa macam mana nak size. So bila dia dan yang dikatakan tadi bahawa pihak TUDM ada mengetahui bahawa patah balik, kita put two and two together kan. Ini mungkin, tapi kita perlu melihat apa yang dibagi kepada oleh TUDM supaya apa yang dikatakan MH370 yang berpatah balik adalah MH370, bukan pesawat lain. Okey. Itu kita pun dah bagi tahu pihak atasan, dan pihak atasan telah berkata bahawa perlu membuat analisa, dan kita buat analisa mengenai apa yang dinyatakan oleh TUDM, dan kami sahkan bahawa pesawat tersebut berpatah balik. Okey. Maksudnya bila hilang pukul 12 lebih tu, yang kita tak dapat komunikasi dengan pesawat tu, tiba-tiba kita dapat tahu dalam pukul 8 pagi dia masih lagi. Kita dapat tahu hari yang hari itu hari terjadinya hari Sabtu. Okey. Hari Ahad kita dapat tahu daripada pihak TUDM. Okey. Dan pada hari Isnin kita dapat tahu daripada MES dengan Inmarsat yang pesawat masih lagi beroperasi 8.11. So perkara-perkara ini memang perlu analisa yang lebih terperinci. Sebab tu perkara ni tak diberitahu besar akhbar. Sebab kita pun ada bincang, patutkah kita bagi tahu? Kita tak nak sedar akhbar, kita bagi tahu, bukannya bagi tahu informasi. Akan jadi sebaliknya, akan banyak lagi soalan-soalan yang akan ditanya. So why raise a fact that will cause more question? Kita patut raise a fact yang kita tahu apa dia lah. Itu adalah satu perkara yang amat susah pada kita. Kita nak bagi tahu, kita pun tak tahu apa dia. Kita nak bagi tahu, dia tanyalah dari mana dia dapat ni, macam mana dia hati, apa next. So banyak kan, so kita tunggulah apa, dan seterusnya itu adalah dalam buku saya ni. Itu bila bercakap pasal buku, tuan-tuan dan puan-puan, di depan kami adalah buku daripada perspektif Datuk Seri Azharuddin Rahman berkenaan bukan saja tentang MH370 tetapi juga MH17, buku yang bertajuk Penerbangan Terakhir. Tuan-tuan kalau nak log buku ini, sila ikut dalam komen tu, kita dah naikkan tu, siapa nak log buku ini, harganya hanya RM35. Sekarang ni memang panas buku ni, kat mana-mana cari pun banyak dah habis dah, tapi publisher dia Patriot sedang berusaha untuk reprint kerana buku ni dikatakan buku yang paling laku di pasaran lah di Malaysia ketika ini. Dan saya pun masa lepas lancaran tu cepat-cepat saya pergi, itu pun dah tinggal 1-2 ya, tak banyak jadi kalau tuan-tuan nak buku ini, boleh dapatkan Penerbangan Terakhir MH370 dengan MH17. Ini detail ni, A sampai Z, Datuk Seri Azharuddin cerita tentang apa yang berlaku. Sila log dengan harga RM35. Di mana bila kita dapat log, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan serahkan kepada publisher dia, iaitu Patriot, untuk uruskan. Jangan lupa tuan-tuan, ni buku dia ada di dalam yang kita poster pun dah naik rasanya. Hanya RM35. Jangan lupa dapatkan. Saya dah baca buku ni tuan-tuan. Saya punya khusyuk tu tak sampai 2 jam habis. Kan? Sampai terlupa nak minum, punya syok. Satu chapter, pup, dah habis dah. Rasa memang puas hati. Jadi saya memang highly recommend lah kalau tuan-tuan nak memiliki buku ini. Okey, Datuk. Ini tadi kita dah dengar lah peristiwa mengejutkan.
hilang pukul 12 lebih, rupanya pukul 8 pagi ada satu bentuk petunjuk yang mengatakan at that time kapal terbang tu masih lagi beroperasi. Apa kesudahannya tu? Selepas kita kaji data-data tu, kita perlu mendapat dasar daripada Inmarsat. Okey. Inmarsat banyak menolong dan juga organisasi yang bertanggungjawab untuk menyiasat kemalangan pesawat di UK sebab dipanggil AAIB, Aircraft Accident Investigation Branch, AAIB. Dan kedua organisasi ini menganalisa apa yang mereka ketahui. Dan itulah penunjuk yang kita ada. Itulah satu-satunya penunjuk kita ada. Sebabnya daripada radar kita dah tak nampak. Dah hilang selepas waypoint Igari. Waypoint Igari ni memang famous lah pada masa itu. Dan radar yang dibuat turun oleh TUDM pun dia kehilangan dah selepas utara Sumatera. Dia ada waypoint Mekah, tak salah, MEKA, Mekah, dah tak nampak dah. Jadi di manakah pesawat tu? Jadi kita kena rely, serahkan kepada Inmarsat lah. Dan Inmarsat buat analisa dia, dan pada malam Rabu saya terima pula satu panggilan telefon. Saya cerita ni apa nak buku ni orang tak baca lah lepas ni kan. Tak apa. Dan ketua penyiasat kemalangan udara UK, saya dah lupa nama dia. Nama tak penting lah. Dia mengatakan bahawa I have good news and bad news. Satu berita baik atau berita tak baik. Okay. Pada saya apa berita yang ada baik punya lah. Berita everything, any news is good news to us. Yes, okay. So okay lah, I give you the good news. The good news is that kita dah tahu kan. Kita dah tahu kan di mana lokasi ni. Pada pandangan kami dah tahu, analisa kami dah tahu. Kat di mana? Itu yang bad news ni dia. Alamak. The bad news ialah kedudukannya adalah antara Australia dengan pulau Australia, pulau kan? Okey. Dengan pulau Madagaskar. Cakap, mak oi. Besarnya. Jauhnya. Lautan Hindi tu. Cakap that we are still doing our analysis. Takkan saya nak bagi tahu media yang kita dah cakap siapa yang call you betul ke ya? So saya pun tak pernah berkomunikasi dengan pegawai ni. Tapi saya percaya sebab dia mengatakan duit lah. Saya kata okey, saya tak tahu siapa you je, tapi saya boleh percaya. Tapi untuk memantapkan lagi analisa ataupun data-data, info-info yang Tuan bagi, perlulah datang ke Kuala Lumpur sekarang. Dia masa tu di UK? Di UK. Okay. Malaysia Airlines will give you free seat, datang cepat mungkin datang ini. Pada tu hari Rabu malam, dia Rabu pagi lah. Rabu pagi cakap kita kena prepare lah semua ni. Prepare siapa yang pergi. Dia cakap kami akan datang. Dan betul mereka datang. Dan sementara tu saya pun bagi tahu komiti saya. Komiti saya yang dikenali sebagai high level task force, high level technical task force, HLTTF, technical task force yang melalui setiap kementerian dan jabatan dan juga TUDM, DLDM untuk sama-sama bincang dan mencari pesawat ni. Dan beritahu dia bahawa satu analisa sedemikian dikenal oleh UK dan pegawai mereka akan sampai ke KLIA hari Jumaat petang dalam pukul 6.30 lah. Biasalah daily flight London to KLIA. Dan saya bagi tahu pegawai saya, pergi tunggu di tepi pintu kapal terbang. Bila dia keluar tu, kita bawa dia straight
ke bilik operasi kita di sama-sama. Okey, kita clearkan immigration dia, kita bagi tahu immigration ini orang paling mustahak. Ini paling mustahak ni. Jangan bagi dia masuk hotel dulu datang tu. Bila dia datang dia begitu. Dia bawa pula analisa yang terbaru. Dia mengatakan bahawa bukan dia dah kenal pasti di mana kedudukan pesawat ni. Di mana pada masa tu. Okey. Kalau kau terbang tu ke arah utara, pesawat akan turun mendarat ataupun terhempas daripada Laos sampai ke Turkmenistan. Okey. Dalam 16 negara tu. Dan dipanggil kalau utara. Dan dipanggil the North Corridor. Kita panggil North Corridor. Kalau dia pergi ke selatan. Dan selatan daripada Pulau Jawa sampai ke selatan Lautan Hindi. Dia panggil South Corridor. Okey. Mengapa mereka dapat demikian? Ialah mereka dari analisa raw data Inmarsat, dia ada 6 kali pesawat dengan satelit berkomunikasi. Dia panggil 6 handshake. Okey. Saya cakap, can you explain in English? Maknanya kalau macam phone kita ni, kalau kita offkan phone kita ni, dia masih lagi berkomunikasi dengan telco, dengan syarikat telefon. Sebab tu bila kita onkan balik phone kita ni, dapat adalah message, miss call, itu yang tu. Masalah yang utama ialah bukan masalahnya, data yang terima mengatakan bahawa handshake tersebut adalah hanya dikenal pasti kepada waktu kejadian handshake tu. Maknanya satelit akan tanya pesawat, you kat mana? How are you? I kat sini. 6 kali. 6 kali Bila 6 kali tu dipanggil 6 kali, hanya time saja. Bukan. Satelit Inmarsat ni ialah satelit komunikasi, bukan satelit pengesan. It's not a detection satellite, it's a communication satellite. Dan oleh kerana satelit ini berada 27 km di angkasa raya, dan daripada time tu dia track spot time tu yang dia katakan bahawa ke utara dan ke selatan. Dan bila kami dapat tu, kami masa tu dah ada lah pakar-pakar daripada US dah datang lah. Ada Boeing, pada National Transport Safety Board US, daripada Australia, daripada UK, baru sampai lah. Dan kami bincang dan fakta ni boleh diterima. Dan diterima, perlu mendapat persetujuan daripada, perlulah pula beri taklimat kepada menteri. Dan menteri pula perlu juga bagi tahu pada menteri. Dan kami dapat arahan pergi ke rumah Perdana Menteri, pergi ke rumah Datuk Najib Datuk Najib, di Jalan Duta, lepas subuh nak bagi tahu ni. Ni. Dan macam bergerak dengan konvoi pagi tu laju pergi bila kami tu. Dan kami sediakan di apa yang diketahui, dibagi penerbangan, dan ditanya, PM tanya, semua setuju, kita semua setuju, dan okey, dia kata kita perlu memberitahu kepada orang awam, media. Dan sebelum tu kena beritahu juga kepada waris-waris masa. Protokol kami orang, protokol dalam pemandangan sedemikian ialah setiap statement atau setiap informasi yang diberi kepada pihak media perlu terlebih dahulu kepada waris kena beritahu dulu, barulah kita boleh release maklumat tu. Sebabnya kita tak nak mereka berasa terisati apa. Mereka amat mustahak pada kita memberi. Dan handling of the next of kin atau yang menjaga
waris-waris mangsa ni diserahkan kepada Malaysia Airlines dengan kaunselor mereka lah, dan juga ada juga kaunselor dari Kementerian Kesihatan. Maksudnya yang tim Datuk Seri pergi rumah Datuk Najib subuh-subuh ni untuk memberitahu bahawa pesawat tu crash. Tak. Kita tak tahu apa dia pesawat tu. Kita tak tahu di mana, bukan kita tak guna pakai perkataan crash tu. Tapi kalau di mana berakhirnya lah. Atau di Northern Corridor, dan pada saya rasa pukul 4 petang kita ada sidang akhbar. 15 hari bulan Mac 2014. Perdana Menteri memberitahu pada dunia bahawa analisa yang dijalankan oleh pihak Inmarsat dan di UK dan juga disetujui oleh Kuala Lumpur mengatakan bahawa pesawat mungkin ke utara atau ke selatan. So dia beritahu yang tu je. Beritahu itu je. Belum beritahu. Lepas tu kita perlulah menanya setiap negara yang pesawat itu dia possibility dia lalu. Dan semua mengatakan bahawa ini pun satu perkara yang rasa pertama kali dibuat juga, sebabnya kalau negara serantau kita punya memorandum of understanding, letter of agreement yang kita boleh minta straight away yang mereka mencari pesawat yang hilang. Tapi kalau negara-negara yang atas tu kita tak ada agreement tu. Kita minta kerjasama, minta jasa baik dan dari segi protokolnya Kementerian Luar Negara kena hantar diplomatic note kepada setiap negara tersebut. Ini semua ambil masa ni. Kita nak cepat ni Bukan masa saja, benda tu kena ikut G2G. Kalau ke Southern Corridor tu senang sikit sebabnya Indonesia kita dah ada kawan semua, dan istilah pada Australia satu negara je. Negara itulah 15 hari bulan Mac. Alright, menarik. Dalam menarik pun dah dekat 1 jam dah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingatkan pada mereka yang nak log buku untuk lebih detail penerbangan terakhir MH370 dan MH17, sila log. Ini adalah buku detail tentang apa yang berlaku. Nanti pihak publisher iaitu Patriots akan menguruskan buku ini hanya RM35. Tok, ini kita nak masuk bab yang syok ni. Bab syok ni orang kata bab kedai kopi. Teori dan konspirasi. Ini teori dan konspirasi. Apabila berlakunya kejadian ni, macam-macamlah teori dan konspirasi keluar. Yang duduk daripada yang duduk di kedai mamak sampailah yang duduk di merata-merata dunia. Antaranya yang paling famous, pesawat ini mendarat di sebuah pulau bernama Diego Garcia. Pulau yang kononnya dimiliki oleh tentera Amerika Syarikat. So pesawat ni dia turunlah masuk bawah dalam apa tu, orang kata airport rahsia dia orang itu. Kita pergi satu. Diego Garcia ni yang paling famous ni. Diego Garcia. Dia macam ni lah. Segala teori dan konspirasi ni, dia kalau kita boleh, kita jangan sangat mengeluarkan sebabnya cubalah kita sebagai waris mangsa terasa hati kita apa ni. Bukan itu je. Ada yang mengatakan bahawa pilot sendiri yang melakukannya, jadi apa pula? Ya, betul. Kami orang apa-apa juga mengeluarkan kenyataan mengikut evidence ataupun bukti-bukti yang sahih. Tak boleh mengeluarkan segala bukti-bukti yang tidak not collaborated or dikatakan betul. Apa yang kami tahu ialah pesawat itu dari segi apa yang dianalisa oleh pakar-pakar yang bersama kami, dari seluruh daripada US, France,
UK, Australia, termasuk China ada juga. Mengatakan bahawa pesawat itu telah jatuh di Lautan Hindi. Dan sepihan yang dijumpa pun, debris yang dijumpa pun banyak, 27 semuanya, dan 3 daripadanya confirm yang daripada MH370, the flaperon, the flaps and the covering of a wall, macam wallpaper lah satu. Yang motifnya unik pada MAS. Jadi yang lain-lain tu kita tahu daripada Boeing 77, tapi tak boleh dilinkkan pada MAS sebabnya tak ada number siri ke apa. Yang lain tu ada nama-nama yang kita kena pasti. Memanglah teori itu banyak, konspirasi itu banyak. Ada yang katakan bahawa mendarat di Diego Garcia. Pada masa tu kami menghubungi melalui Kementerian Luar Negara lah. Ada kedutaan mereka berkata tak ada pun. Tak ada. Dan ada yang mengatakan bahawa pesawat diambil oleh tu kan, ambil alih oleh kuasa yang boleh remotely control. Remote. Ni boleh remote. Ni pun famous juga ni. Pakai remote. Kita bincang dengan Boeing. Boeing kata teknologi itu memang ada. Mereka pun telah membuat satu eksperimen atau testing menggunakan pesawat yang besar. Tapi perlu pesawat tu mengandungi peralatan yang khas yang perlu ada supaya dapat kita remotely control. Maksudnya kalau kata teori remote ni, dalam pesawat tu sendiri kena ada lah device dia. Kita ada device dia. Kita nak control kena device dia. Tapi dalam dan untuk membuat kita membolehkan pesawat itu dikontrol oleh orang lain. Peralatan ni perlulah dibubuh dalam pesawat tu. The equipment has to be fitted to the aircraft. Dan boleh cakap bukannya boleh buat dalam masa sehari 2 hari. Berminggu-minggu juga kena buat lah. Testing dia banyaklah perkara dia buat. Sebab itu tak dibuat. Dan pesawat sebelum berlepas ke Beijing pada pagi 8 Mac, memang ada ground di sebelum tu, flight yang last kali adalah hanya 8 jam jarak dia. So 8 jam tu susahlah nak pasangkan peralatan-peralatan tu. Dan ada mengatakan pilot, apakah bukti-bukti ni? Itu bukti ni. So bukti yang sahih tak ada yang mengatakan apa. Dan penyiasatan yang dijalankan mengatakan bahawa mengapa pesawat berpatah balik tak dapat diketahui. Sebabnya bangkai pesawat tak dijumpai dan kotak-kotak hitam tak dapat diperolehi untuk kita mengenal pasti apa sebenarnya berlaku. Okey. Kita ambil soalan kita ambil dulu daripada penonton kita yang kat luar, dan sekejap lagi kita akan pergi pada penonton di dalam studio. Okey, soalan dia. Ini daripada pembaca kita yang di luar studio ni. Daripada rumah ni, dia kata 2 penumpang dikenal pasti mengguna pasport palsu. Ini memang di-reveal. Seorang berusia 19 tahun warga Iran, seorang lagi pasport Itali. Apakah yang pegang pasport Itali tu dapat dia tanya pasal ada penumpang yang kata guna pasport palsu. Okey, itu satu. Okey. Ini soal buah manggis. Kan pesawat tu ada membawa buah manggis. Orang kata bukan musim buah manggis. Adakah manggis itu disesat? Sorry, ibarat macam itulah, Datuk Seri. Ada tak kena-mengena dengan kehilangan tu? Okey, itu satu. Yang ketiga, apa pandangan Datuk Seri tentang kenyataan media barat yang mengatakan it's a mass suicide
by the pilot? Silakan Datuk Seri. Soalan pertama tu dua penumpang Iran yang menggunakan pasport palsu. Perlu saya nyatakan bahawa di sini bahawa bila berlakunya satu kemalangan pesawat, ada dua cabang siasatan dilakukan. Satu adalah siasatan teknikal. Apa sebenarnya berlaku? Tanpa membuat penuduhan. To know the cause of the accident without apportion blame to anybody. Dan yang keduanya adalah siasatan kriminal. Adakah ada unsur-unsur kriminal, sabotage ke hijacking ke apa? Itu dilakukan oleh pihak polis. Dan ini yang menyiasat mengenai dengan penumpang menggunakan pasport palsu, dikatakan dibeli di Thailand, menggunakan pasport, saya lupa siapa itu disiasat oleh pihak polis lah. Jadi saya nak bagi jawapan yang sebenarnya tak adalah itu polis, itu polis lah. Manggis dalam manifest kargo ada mengatakan bahawa Manggis, kalau tuan-tuan pergi, saya tak tahu dah ada lagi report siasatan yang dijalankan oleh siasatan teknikal ada dalam website MOT. Tak tahu sekarang masih ada lagi tak? Dan mengatakan bahawa memang ada manggis tu pula daripada Indonesia ke mana dan tidak konklusif lah dia punya. Saya tak berapa ingat apa yang akan dalam report tersebut lah, laporan tersebut lah. Tapi maknanya manggis tu tidak memberi apa-apa indication lah. Tak ada indication macam tu lah. Siasatan mendapati manggis tu hanyalah sejenis buah. Betul. Okey, fine. Satu lagi kan? Ada lagi. Dia kata ini satu mass suicide. Ini yang kata teori-teori yang tak bersandarkan pada bukti yang sahih. Apakah bukti dia? Apakah bukti dia? Sebab bila dia patah balik tu, mengapa dia patah balik kita tak tahu. Kita tak tahu apa bukti dia. Apa bukti kata pilot tu yang buat yang buat tu? Maknanya segala siasatan polis tak menjuruslah bahawa pilot yang bertanggungjawab. Saya tak katakan demikian. Saya katakan bahawa bukti tak ada mengatakan bahawa pilot yang melakukannya. Tak ada bukti yang sahih. Walaupun dalam rumah dia ada simulator ke apa ke, itu normal lah. Banyak lagi pilot pun ada simulator kat rumah kan. Okey, kita bagi peluang pada penonton di studio. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri dan Abang Syahril. Nama saya Azhar. Soalan saya Datuk Seri tentang usaha pencarian. Di mana usaha pencarian telah digerakkan untuk mencari MH370. Dan ada juga badan-badan tertentu yang cuba mencari lokasi sebenar MH370 ini. Soalan saya, adakah sebarang maklumat atau data yang dikongsikan kepada pihak kerajaan? Itu yang pertama. Dan saya nak respon sedikit tentang situasi semasa di mana seorang pakar daripada luar negara bernama Richard Godfrey yang mengatakan bahawa dia telah dapat mengenal pasti lokasi MH370 secara tepat, iaitu pada jarak 2,000 km daripada Australia dan pada kedalaman 4,000 meter. Minta Datuk Seri respon yang itu. Yang ketiga, saya nak sedikit tentang bawah manggis tadi tu. Saya ingin tekan apa sebenarnya yang dibawa oleh MH370. Apa yang ada di dalam barang kargo itu, dan juga siapa sebenarnya yang dibawa, yang berada di dalam pesawat tersebut. Sekian, terima kasih. Maksudnya profil penumpang dengan barangan yang dibawa lah. Setiap analisa di manakah kedudukan pesawat berada dilakukan oleh satu grup pakar-pakar yang terdiri daripada pakar Australia, US, UK dan Perancis lah.
Dan setiap analisa atau apa-apa yang dikenal pasti tempatnya dikongsi bersama dengan 3 buah negara. Kita ada perjanjian antara Malaysia, Australia dengan China. Malaysia sebab kata batu kita punya lah. Australia sebab dia negara yang terdekat dengan tempat jatuhnya pesawat tu, dan pun dia pun sanggup menjalankan pencarian. Dan negeri China sebabnya banyak penumpang daripada negara tersebut. Dan kita juga duduk dalam tim tu. Dan tim tu dan dikenal pastilah di mana patut dibuat pencarian. Mula-mula buat pencarian on the surface. Surface ni maknanya atas lautan, permukaan lautan. Dan apa kenapa dulunya ada menyatakan bahawa satelit Perancis ada nampak serpihan, satelit Australia ada nampak serpihan. Kita berkejar di sana. Tapi tempatnya amatlah jauh juga. Bila sampainya kapal dah tak ada serpihan yang dijumpai, yang dikenal pasti sebagai serpihan di satelit. Dan naik kapal terbang pun jauhnya 2,500 km daripada lambang terbang yang terdekat. So dalam 2 jam, 2 jam setengah ke tempat yang di mana dikenal pasti tempat yang nampaknya satelit. Dan berleganya dalam setengah jam, 1 jam, kena balik-balik. Kadang tak cukup minyak dah balik. So tempat tu pun berjauhan. Sebelum pencarian dilakukan, kita kenal pasti, dikenal pasti dan dipersetujui oleh semua negara. Bukannya Australia buat syok-syok sendiri dia lah, kita kena tu. Dan apa yang dinyatakan oleh Richard Godfrey, the engineer dari UK ni, dia menggunakan radio frekuensi yang dia cakap radio frekuensi yang dianalisakan oleh beliau mengatakan bahawa kedudukan pesawat tu berada di situ. Tapi dia tak kata dengan jelasnya betul adakah pesawat di situ. Dia cakap di situ. Dan ketiga kerajaan tadi bersetuju bahawa pencarian terakhir bukannya yang dijalankan oleh syarikat Ocean Infinity pada Mei 2018 tidak diberhentikan. Digunakan perkataan search is being suspended, maknanya digantung. Dan ketiga negara ini may consider the search to be resumed again, maknanya boleh menjalani pencarian semula jikalau ada credible evidence atau satu bukti yang sahih. Dan ada Menteri Pengangkutan Malaysia yang berhormat Dr. Wee Ka Siong katakan bahawa dalam 2 minggu lepas mengatakan bahawa apa yang dianalisakan yang diakan oleh Richard Godfrey perlulah diselidik oleh pakar kita lah, yang kita akui, dan sekiranya dan ini perlu mendapat persetujuan daripada ketiga negara. Dan sekiranya betul, dan kita bolehlah, tak tahulah apa yang akan diumumkan, apa dijalankan. Itu adalah perkara yang sedemikian. Dan profiling passenger ni dan profiling passenger ni ada dijalankan oleh pihak polis. Jadi saya tak beranilah nak menjawab siapa ada. Tapi dalam list tu, siapa-siapa dalam tu, dalam buku saya ada. Saya bagi satu penghormatan kepada penumpang, nama mereka ada dalam tu. Dan apa yang ada dalam kargo tu ada dalam laporan teknikal jabatan pesawat ada. Okey, yang berada di rumah tu, kita mungkin bunyi bising sikit. Ini biasalah Datuk Seri. Bila kita duduk di pejabat ni ada pula, kejap. Misteri juga ni. Misteri juga ni.
Biasalah kita berkongsi bangunan ni, adalah pula tem-tem ni dia nak renovate lah apalah, itu benda tak boleh dielak lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap walaupun ada bunyi bising tu, tuan-tuan boleh clear. Boleh clear? Sekejap, kita tunggu sekejap. Okey, soalan daripada pembaca ni, terdapat cerita-cerita di internet yang mengatakan MH370 diekori oleh sebuah flight lain melalui study based on low data signal. Kalaulah Datuk Seri ada maklumat tentang itu. Ini cerita kat internet dia kata ini soalan ni very general juga. Dia kata takkanlah punyalah canggih satelit negara barat Rusia apa yang besar-besar sampai Osama bin Laden boleh kesan apa semua kan apa. Takkanlah pesawat MH370 yang besar ni, Boeing 777 ni tak dapat dikesan oleh radar negara besar yang canggih-canggih ni. Ni dia bagi soalan macam ni pula. Soalan yang pertama mengenai pesawat yang kata ada. Adakah pesawat ni ada bukti? Apa bukti dia? Pesawat ni. Okey. Bukti dia. Ada mengatakan pesawat ditembak lah. Kalau tembak tu jumpalah serpihannya kan. Okay. Dan yang mengatakan bahawa pesawat besar canggih, kita perlu faham bahawa dalam masa kita bercakap, masa ni mungkin kurang sikit lah sebab pandemik ni. Semasa kejadian tersebut, dalam dunia ni beribu pesawat sekali terbang. Terbang. Dan yang saya nyatakan tadi bahawa ada muat turunnya setiap setengah jam Airbus ni kepada syarikat penerbangan. Selepas kejadian ni, di peraturan baru perlu muat turun setiap 15 minit. Sebelum ni setiap setengah jam. Itu international punya ni. International. Masa tu tak ada lagi dia punya limit dia dan diturunkan pada 15 minit. Dan saya diberitahu pihak syarikat penerbangan macam penerbangan Malaysia Airlines dibuat turun ke setiap 10 minit pula. Dia boleh setiap minit boleh lah, tapi kena bayar lah satelit itu berapa kali kena bayar kan. Lagipun kalau dekat-dekat sangat ni kadang jumble up dengan yang lain-lain tu. 10 minit tu dia kan okey lah paling. So setiap 10 minit dia akan ikut juga. Sebab tak ada pesawat yang ialah kerana katakan bahawa kalau tak ada pesawat pengesan untuk MH370 berapa ribu lagi pesawat yang nak dikesan satelit. Satelit ni dia, saya bukan pakar satelit lah kan. Satelit ni satu komunikasi, satu memang pengesan ni adalah dia punya apa yang adalah misi dia untuk mengesan apa kan. Kalau masa sekarang ni di Ukraine, memanglah situ je dia kesan kan. Nak katakan bahawa pesawat ni besar, memang besar. Kalau pesawat ni berada atas padang bola, dia punya hidung dia dengan ekor dia ialah antara penalti spot kick, penalti spot dengan penalti spot lain. So panjangnya dan lebarnya satu padang bola. Tapi tuan-tuan dan perempuan, luasnya lautan Hindi itu lagi luas. Lagi luas. Ibarat orang kata mencari jarum dalam jerami lah. Macam tu lah kot. Betul, tapi pada saya kita kena cari jerami yang mana satu. Jerami pun banyak. Jerami berada depan. It's like looking for needle in the haystack. Yeah. But which haystack? We got to know which haystack first. Ini yang masalahnya. Kita ringankan sedikit. Ada satu topik kalau tuan-tuan baca dalam buku MH370 ni, yang RM35 ni boleh lock sekarang ni. Ada satu topik Datuk Seri ada menulis mengenai BOMO. BOMO. Di mana ketika mereka sibuklah mengendalikan misi mencari pesawat ni, ada orang BOMO datang jumpa,
ada Tok Pawang datang jumpa Datuk Seri ni, kononnya boleh bagi tahu. Boleh share sikit Datuk Seri? Ni cerita-cerita mistik ni. Ada jugalah bomoh datang mengatakan bahawa mereka boleh berusaha untuk mencari. Dan ada pengerasnya pula. Kena bagi pengeras lah. Ada datang, kami cari dulu. Kalau jumpa apa pengerasnya. Saya apalah, bukannya saya kena minta pengerasnya kan, takkan pengeras. Ada datang daripada Vietnam, khas terbang nak jumpa saya. Dia ada dia punya psychic dia sami dia lah. Sami dia lah. So buka satu envelope tu dengan peta yang dilukis oleh Sami tu mengatakan pesawat ini kat sini. Kita dah tengok tempat tu. So ada juga yang saya diarahkan untuk jumpa dengan seorang menggunakan Al-Quran. Tapi malangnya beliau tak dapat memberi di manakah kedudukan. Tak ada. So banyaklah benda-benda yang ada yang datang lagi pada dia, yang menulis email pada saya setiap hari, kita boleh tahu di mana kita kena berjumpa. Kita tak apalah, kita berjumpa, bagi tahu di mana je lah supaya tak payah datang. Tiba-tiba dia datang ke office. Dia datang betul? Dia datang betul. Datang betul. Saya panggil pegawai saya tak boleh jumpa dia seorang. Jadi apa, saya jumpa dia, takut dia jampi kita pula kan. Dia mandramkan kita pula. Mandram. So saya buka peta. Tunjuk di mana. Oh, kita kena cakap dulu begini. Saya cakap susahlah macam ni. So banyak. Memang ada. Memang ada. Segala Tok Bomo, Tok Pawang semua. Tapi iyalah, mereka nak membantu lah. Tapi pada masa yang sama nak pengeras lah. Begitulah. Ingat bantu kosong. Ada yang kata tak apa, selagi tak jumpa tak payah bayar. Dah jumpa baru bayar. Ada juga, tapi kita nak cuba buat. Jadi saya saya tak boleh membuat keputusan seorang diri. Kena jumpa masak. Kita nak bayar. Itulah macam-macam. Alright, kita buka sikit lagi untuk memuaskan hati tuan-tuan dan perempuan. Sebab nak korek detail ni lebih baik baca buku lah. Orang kata macam kita tengok filem, kalau habis dia cerita kat filem ni, pasal filem ni, siapa nak tengok filem tu lagi. Tapi basically itulah yang Datuk Seri cuba nak kongsikan. Baik Datuk Seri, kita balik semula ke misi pencarian ni. Akhirnya dimaklumkan bahawa Perdana Menteri memaklumkan pesawat itu berakhir riwayatnya di Indian Ocean, di Lautan Hindi. So apa yang membuatkan pihak pasukan penyiasat begitu yakin brief kepada Datuk Seri Najib bahawa pesawat itu sudah pun berakhir di Lautan Hindi? Sebab saya difahamkan masa tu kecoh juga. Ada pihak yang mengatakan, apa ni Malaysia mandai-mandai kata pesawat tu jatuh di Lautan Hindi, apa buktinya? Dan kenapa kenyataan itu perlu dibuat? Ada orang kata kesian lah kat mangsa-mangsa, keluarga-keluarga mangsa, sedih lah diorang bila bagi tahu, punah lah harapan bila kata pesawat tu dah berakhir apa semua. Silakan itu sih. Selepas kami diberitahu mengenai pesawat mungkin berada di Northern Corridor dan Southern Corridor, analisa berterusan. Analisa ni berterusan, bukannya analisa dia mencari pergi betul tak. Dia banyak menggunakan mathematical punya equation, all this thing lah. Yang buatnya orang yang ada PhD lah. Yang matematik, kira, fizik apa semua. Yang boleh hantar ke satelit, dah tahu atas satelit itu, kira pakar lah. Mereka menyalani analisa seterusnya dan mungkin guna pakai laluan pesawat MAS 777 yang ke utara dan ke selatan. Yang utara diambil data-data pesawat daripada KLIA ke Amsterdam. Dan yang ke selatan pesawat MH B77 daripada KLIA ke Perth. Dan dia correlate, adalah cara dia correlate tu. Dan correlation yang ke Perth bertepatan dengan
yang Perkiraan yang pesawat tu di Southern Corridor. maknanya dia ke bawah. Dia ke bawah. Kira pakar-pakar matematik ni kira dia ke bawah. Dia ke bawah. Okey. Dia ke bawah. Dan itulah dan analisa seterusnya memang menunjukkan bahawa pesawat tu pergi ke bawah. Sebab daripada pesawat tu terbang patah balik, lalu juga di utara Semenanjung, cross Semenanjung, pergi ke Pulau Pinang, naik ke atas Langkawi, pergi ke dia kan Sumatera, dia macam ni kan, dia kat Sumatera, dan di situ kita dah hilang, dan analisa mengatakan bahawa terus ke selatan Lautan Hindi. Di situ berakhirnya permangan tersebut. Dan hari yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah 24 bulan Mac 2000. Kenapa kita mesti mengatakan benda itu? Sedangkan kita tak jumpa pun. Sebab kita kena buat satu ketetapan bahawa pesawat tu. Dan kata nak cari mana? Kalau kita duduk saja tak buat pencarian, lagi orang marah. Apa kita buat? Kita ada analisa kita bukan kita analisa tu dibuat oleh kerajaan, oleh pakar. Pakar-pakar ni yang memberi khidmat nasihat kepada kerajaan. Pakar bukannya kerajaan, bukannya saya, bukannya PM, bukannya kita pakar. Okey. Mengapa mesti dibuat kenyataan tu, Datuk Seri? Adakah ini ada kaitan dengan tuntutan insurans dan sebagainya? Tuntutan insurans adalah apa yang selanjutnya. Okey. Tuntutan insurans tak akan membuat sekiranya tak ada tetapan bahawa pesawat itu dah hilang, dah jatuh di laut. Dan 24 hari bulan Mac adalah berapa hari? 8, 24 dan 16 hari. Kalau tak ada di mana, dan kita kena buat ketetapan, dan itu adalah satu ketetapan yang dipersetujui oleh pakar-pakar gitu. Makna kata, setuju tak dengan pandangan saya? Selagi kita tak buat ketetapan yang mengatakan pesawat itu hilang ataupun tamat riwayatnya, pihak keluarga tidak boleh meneruskan tuntutan ke atas MAS ke apa ke dari segi ganti rugi dan sebagainya. Maknanya kalau kita tak bagi tahu benda tu, insurans tak nak. Insurans lah paling dekat lah. Ada tak kaitannya? Saya tak baca lah the terms and condition of the insurance tu. Tapi kalau pesawat tu hilang tidak dijumpai, boleh saya rasa diteruskan. Tapi boleh jangan. Tapi takkan kita nak cakap hilang macam tu je. Kita mesti kena ada satu jawapan. Tapi memang betul ada sepihan yang kita jumpa, orang kata dekat dekat Afrika ke apa, memang betul flaperon tu. Memang betul ia milik 370. Sepihan yang pertama dijumpai adalah flaperon. Flaperon tu adalah satu komponen yang dipasang di sayap sebelah kanan. Dia dua kiri, kanan kan dia sayap belah di flaperon tu. Dijumpai di kepulauan La Réunion yang dikuasai oleh Perancis. Memang sah itu MH370. Bila kami ke Paris, dia buat analisa di Toulouse. Cerita dia panjang. Bacalah. Kita nak pendek kan. Kita tengok tu. Dia patutnya ada decal tu stiker yang mengatakan number siri. Siri peperon. Tapi dah lama sangat dalam laut. Dia terkeluar. Dan mula kami tengok banyak siput. Banyak siput. Dalam bahasa Inggerisnya barnacles. Banyak siput. Dan siput-siput ni kita tahu dah lama dah duduk di laut. Dan pakar oceanography pun dah tahu partikel di mana kedudukan, di mana tempat lautan yang bukan sejuk, yang panas. Dan ada bila kita buka, kita nampak number yang boleh dikenal pasti oleh Boeing. Boeing pun kena menanya kepada pembuat flaperon tu. Pembuat flaperon tu kasar daripada Sepanyol. Masa tu kasar. Tapi
pada pihak Malaysia pula, saya mengetahui rombongan jumpa dengan pegawai Perancis. Oh, pergi sampai Perancis ni nak tengok tu? Dah pergi sampai Perancis. Pergi nak make sure tu make sure tu. Okay. Dan juga pakar daripada Australia dia Boeing pun ada juga. Mereka semua setuju bahawa flaperon tu adalah flaperon daripada Boeing 777 dan tak ada satu pun Boeing 777 yang jatuh dalam laut. Itulah saja MH370. Dan kami dalam rombongan kami ada seorang engineer MES yang mengatakan bahawa saya boleh kenal pasti flaperon ni datangnya daripada MH370 dengan satu repair yang dijalankan, dan dia bawa dia punya rekod dia. Kalau ada repair ni, saya kenal repair ni lah. Okey, bila dia tengok? Dia tengok ada. So tapi pihak Perancis dia mengambil masa sikit sebab dia nak tengok tanya. Sebab Perancis pun dia nak guna kuasa dia. Panjanglah cerita panjanglah ceritanya kenapa Perancis tak bagi kita tengok mula-mula, tak bagi kita bawa balik. Masih ada lagi dia. Flaperon masih ada lagi di Perancis. Dia tak bagi kita tengok tak bagi bawa balik lah istilah dia. Belum lagi lah. Tapi Datuk dah tengok dah. Saya tengok dah. Okey, saya buka last question di studio ni. Kalau ada pada pihak, ada ke? Okey, mungkin kita ambil satu soalan kalau ada di pihak pembaca kita di luar sana. Kita dah masuk minit-minit terakhir ni. Takkan kita nak kurung Datuk 3 jam 4 jam ni. Itulah kita cubalah simplify sikit ataupun cuba benda panjang Datuk nak ringkaskan dalam sejam lebih. Saya kalau ikut saya ada 140 soalan lagi ni. Okey, Datuk, kesimpulan dia. Saya nak tanya Datuk. Ini kesimpulan dia. Boleh tak Datuk bagi jaminan bahawa pesawat MH370 ni bukan di hijack, bukan mendarat di mana-mana tempat, tetapi 100% dia adalah masalah teknikal dan pesawat itu telah jatuh ke laut? Silakan. Saya tak boleh setuju dengan apa pendapat. Alright. Okay. Satunya ialah kita tahu bahawa dengan ada jumpanya sepihan-sepihan dari lautan. Okey. Makna pesawat itu ada dalam laut. Ya. Mengapa dia jatuh di sana? Memang tak dapat big question. Big question mark. Okey. Sebabnya bangkai pesawat tak dijumpai. Okey. Dan kotak hitam tak dijumpai. Wasiknya kotak hitam apa pun tak dapat. Yang boleh muat turun apa sebenarnya terjadi. Ya. Dan itulah sebabnya mengapa bukan sahaja Malaysia, tapi boleh katakan banyak, semua negara, semua pihak ingin tahu apa sebenarnya berlaku supaya perkara sama tidak berlaku. Dan banyak negara yang sanggup menolong kita. Dalam rekod 26 negara yang menolong kita. 26 negara tolong 84 kita. pesawat digunakan. 82 kapal digunakan. 82 kapal digunakan. Dan bermilion-milion ringgit habiskan. Bukan sekadar dihabiskan, digunakan untuk mencari. Ini adalah satu pencarian yang terbesar pernah dijalankan dalam industri penerbangan awam, dan bila terbesar tu termahal lah yang pernah dibelanjakan untuk mencari pesawat. Dan apa yang dinyatakan adalah teori sahaja. Tak ada bukti yang sahih yang menyatakan bahawa ini terjadi, itu jadi. Selagi tak jumpa, itulah. Dan memanglah harapan saya, harapan semua orang, satu hari nanti kalau bukan time kita ke time tu, timbullah
bukti-bukti dan boleh yang boleh kita merungkai atau paparkan merungkai apa sebenarnya yang jadi pada Soalan MH310. terakhir, Datuk Seri Azharuddin telah pun bersara daripada jawatan Ketua Pengarah DCA pada waris penumpang mangsa MH370 yang lihat, yang menonton wawancara kita ni. Apa ingin Datuk Seri sampaikan kepada waris yang sedang menonton? Bagi saya dari segi peribadi memanglah saya doa kita kepada yang telah pergi dan apa yang kami lakukan adalah terbaik yang telah dilakukan. Segala apa yang kami tahu diberitahu. Tak ada yang kami sembunyikan. Tak ada yang kami sembunyikan. Dan harap tuan-tuan perempuan dapat bersabar dan awak harap juga doa jugalah supaya kita dapat jumpa pakar atau sepihan yang lebih banyak lagi dan bukti-bukti yang sahih supaya kita dapat tahu apa sebenarnya berlaku. Pencarian tidak pernah terhenti. Pencarian digantungkan tak di selepas 30 Mei saya rasa 30 atau 28 Mei 2018 yang dijalankan oleh Ocean Infinity, itulah terakhir sekali pencarian dijalankan. Itu pun digunakan istilah suspension of the search, pengantungan kepada pencarian pesawat MH370. Dan kita percaya kalau ada bukti-bukti yang solid, saya rasa kerajaan mungkin dan akan, kalau ada bukti-bukti yang sahih, yang solid, kerajaan mungkin boleh the words in the agreement is may consider the resumption of the search, boleh memberi satu kenyataan yang boleh dicari balik lah, mulakan pencarian semua itu di luar bidang saya kerajaan lah. Saya pun dah pencen kan. Ya. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya nak ingatkan kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail tentang pengalaman peribadi Datuk Seri Azharuddin dalam menghadapi ataupun menguruskan konflik pesawat MH370 dan MH17 ni, boleh dapatkan buku terbaru terbitan Patriot Publishing dengan hanya RM35. Sila lock sekarang. InsyaAllah pihak Patriot akan cuba usahakan untuk mendapatkan buku ini. Pada mereka yang hadir di studio, Alhamdulillah kita ada buku ni. Susah dah nak cari ni sebab banyak dah habis dah kat kedai-kedai buku. Pihak Patriot ada bawa buku ni, boleh dapatkan tanda tangan Datuk Seri Azharuddin. Baik, terima kasih Datuk Seri Azharuddin. Orang kata dah dekat sejam 45 minit dah kita bersiaran ni. Terima kasih pada Garasi. Ya. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang lock konten grade A di Garasi TV. InsyaAllah kita akan bawa lebih banyak lagi konten-konten menarik seperti ini di masa akan datang. Teruskan support, memberi sokongan kepada Garasi. Kita jumpa selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wassalam.